Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bagi Bapak. Pemisalul maksiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kana sallahu sirrah. Pemisalul maksiyatil kannar wa zulma wa zulmatu dukhanuha. Faman awqada fi baitin naran 70 sana ala tarahu yaswad. Fakadhalika al-qalb yaswaddu bil ma'siyati fala yanzuru illa bitaubati ila Allah ta'ala fasara zul wal zulma wal hijab muqarinan lil ma'siyati fa iza tubta ila Allah ta'ala zalat asaruz zunub. Ini ada bahas awalul maqamat, awal-awal maqam ialah apa? Pembersihan. Bismillah. Pemisalul maksiyah, perumpamaan maksiat. Apa maksiat? Melanggar perintah. Maknanya yang disuruh ditinggal, yang dilarang dibuat. Maknanya satu kedurhakaan, kesalahan besar antara hamba dengan Tuhan. Sama ada maksiat itu yang besar atau yang kecil. Sama ada maksiat itu zahir atau yang batin. Ya, sifat maksiat ni adalah benda yang kotor. Ya, mana mungkin seorang nak masuk dalam istana raja kalau badan dia penuh dengan kekotoran, berlumpur apa semua kan. Dia orang kata nak masuk kat gate pun dah kena nampak dia orang gila mana kan. Nak masuk raja makna menghadap raja dunia, sama taraf dengan kita makhluk. Dia nak menghadap Malikul Muluk, raja segala raja. Maka wajib dia kena melakukan pembersihan. Sebab tu perjalanan rohani adalah penumpuan pembersihan qalbi, terang diisyarat dalam hadis sahih Isra wal Mi'raj. Perjalanan awal daripada bidayah sampai nihayah, ya, dibukakan dengan Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali apa? Isyarat pembersihan, dibelah dada Rasulullah SAW. Ya, itu semua isyarat. Belah, dikeluarkan unsur kotor, kemudian dimasukkan unsur ilmu, iman dan seterusnya, kemudian dijahit, kemudian dipimpin berjalan. Bermakna kalau sekiranya kita tak operate rohani kita dengan taubat dan istighfar, orang ini tidak layak berjalan ke Tuhan. Ya, la ibadata liman lam yatub, tidak ada ibadat bagi mereka yang tidak bertaubat. Taubat adalah kekotoran. Tiba-tiba kita tak nak basuh kaki kita kena kotor, terpijak tai ayam. Ya, kita tak nak basuh, kita pun semayang 2 rakaat, 10 rakaat, sampai 100 rakaat dia semayang, sedangkan kaki ada najis. Apa hukum, sah atau tidak? Maklum, tidak sah. Sebab apa? Menanggung najis, bersentuh dengan najis menyebabkan semayang dia tak sah. Itu semayang zahir. Ada pun semayang batin, rohani kita tawajuh dengan Tuhan. Bila dikotorkan dengan maksiat, ya, contohnya apa di semayang, ada penyakit maksiat apa? Riak. Contoh dia. Maka ibadat itu tidak diterima Ta'ala. Riak satu kotor, sebab dia menipu Tuhan. Lidah dia kata lillah, hati dia menghadap tempat lain. Ya, hati dia seronok nak tunjuk kat orang puji lagi teronok. Maknanya qalbi tak menghadap Tuhan, tidak tawajuh kepada Tuhan. Maka itu satu kesalahan yang besar, sangat dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang kena pada umatku ialah riya. Riya dipanggil syirik yang kecil, kotor yang membatalkan pahala amal. Syirik ni ada 3 lapis. Satu, asyirkul kabir, syirik paling besar, yang ni membatalkan akidah. Kemudian syirik yang kedua, asyirkul asghar, ini dia tak batal akidah, riya, tapi dibatalkan sawabul amal, pahala amal habis kosong. Yang ketiga, syirik asyirkul khafi, iaitu dia membatalkan sidqut tawajuh, mana jujur tawajuh ke Tuhan batal apabila ada syirik apa? Apa syirik afi? Ru'yatun nafs, memandang akan diri. Kita rasa kita dia tak mainkan. Jalan-jalan sufi, dia je. Itu dia matikan dengan apa? La haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Tu hadis Rasulullah SAW. Mana la haula wa la quwata illa billah, kedudukan dia apa ni? Sebagai, ya, gedung Allah Ta'ala. Kanzun min kunuzil jannah,
Kalau gedung manusia banyak, gedung Tuhan sudah cerita al-fuyudat wal anwar wal futuhat semua dalam tu. Syarat dia matikan diri. Dia matikan diri dia. Apa makna mati? Jangan nampak kita matikan kudrat kita dalam memandang kudratillah. Kita matikan iradat kita dalam memandang iradatullah. Kita matikan sifat kita dalam memandang sifat Tuhan. Last sekali apa? Matikan memandang wujud kita yang wujud hakikat ialah dia. Yang tadi kita baca tauhid am. Yang ni tauhid khas tadi. Dia ada dua. Kalau tauhid am digunakan apa? Dalil wal burhan. Kalau tauhid khas ni digunakan syuhud wal ayyan. Ya, dia mengenal dengan qalbi, roh, sir lagi dalam kan. Dan pendekatan ini dia dapat, dia lagi cantik kedudukan dia dengan Tuhan. Lagi bersih, lagi manis, lagi lazat, ya, asyik dengan Tuhan bila dia masuk tauhid khas kan. Sebab tu disuruh kita dalam konteks ini ialah istighalul qalbi ma'allah. Kena tumpukan hati kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sampai peringkat kita duduk, bangun, berjalan pun dengan dia. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia mengingati Allah dalam keadaan dia berdiri, duduk, bangun. Jasad sama makhluk tak apa. Hati rohani dengan Tuhan. Sebab perjalanan awliya dinna abdanuhum ajsaduhum ma'al khalaq wa qulubuhum ma'ar rabb. Jasad dia dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Jasad dia duduk alam mulki, rohani dia alamil malakut wal jabarut dan seterusnya. Itu jalan makrifat yang sebenar dengan Ta'ala. Baik, nak masuk jalan ni, yang pertama-tama pintu dia kena buka apa? Tathhirul qalb, menyucikan hati daripada segala penyakit dalaman dosa dan kotor. Maka dia buat misal sini, pembandingan maksiat ibarat seperti api. Dulu kan bila kita menanak, budak sekarang kalau tanya menanak, orang kata ni menanak bahasa apa yang ya, ingat Pontianak kan. Maknanya dia masak nasi. Dulu kan bila kat dapur tu ada satu apa, macam meja dibubuh abu semua kan. Kemudian dia pakai kayu. Jadi bila kita menanak pakai dapur tu, akhirnya apa? Jelaga asap tu menghitamkan akan kita punya apa, atap nipah tu kan. Tu maknanya. Begitulah maksud dia. Jadi bila maksiat ibaratkan api, dan perumpamaan zulma kegelapan ibarat asap. Ya, maksiat tu akan tutup, akhirnya gelap. Begitulah kalbi. Satu maksiat kita buat dia, satu nuktatun sauda, bintik hitam dalam hati. Dua, tiga akhir ran, jadi karat, pum. Dia beli piuk baru. Wah, dia ingat piuk dia baru, okey lah, tak payah basuh dulu, pakai lama piuk tu dah hitam, lama dah berkarat. Bila berkerak, pum, bocor piuk. Sebab dia kena basuh. Maka basuh dia panggil taubat wal istighfar. Barang siapa yang sentiasa menyental, maka cantiklah dia, kedudukan dia. Basuh dia dengan air istighfar, dan sabun dia dengan air taubah. Kalbi kita ibarat cermin. Kalau cermin kan kita lap dia, Masya Allah, terang, senang kita melihat. Kita mandi dalam bilik air kan. Jadi bila sabun tak perasan sabun tu mengecil kat cermin tu. Lama-lama cermin tu tebal, nak tengok pun tak nampak. Kita pun lap sekali, wah, baru nampak. Lap lagi bila berkilat, wah, terang, clear. Sebab tu bila disulukkan seorang, dia lap rohani dia dengan apa? Tawajuh, dengan zikir, tu buat dia terang, tempat tu buka. Ya, alam malakut, alam jahrut terbuka. Itu kaedah dia. Kaedah cermin dia boleh tangkap. Sebab tu satu kezaliman besar kita menutup cermin kalbi kita dengan maksiat yang mana dia layak untuk menghadap Allah Ta'ala. Dia layak untuk mi'raj ke hadirat Tuhan. Tapi kita biarkan dia. Ya, dia kotor maksiat, kita biar. Akhirnya rugi. Permata yang harga dia 500,000, orang pandang macam batu gerewil. Sebab apa? Dah kotor. Tapi kalau kita ambil, kita polis balik, oh, naik color dia, dia tak duduk kedai biasa dan kedai ada jaga. Pernah pergi kedai batu-batu yang mahal dan dia tulis tu apa? Jatuh kira beli. Sebab kalau jatuh takut getak, crack tak, kena ambil. Itu maksud dia mahal. Sebiji tu kan 500,000 harga dan mana benda mahal, tiba-tiba kita tak bersihkan dia. Dia selaput dengan lumpur dengan apa, dah tak ada harga. Maksud dia kita kena bersihkan roh hakikat insan. Dia yang layak idrak untuk menangkap alam-alam yang lain, untuk pancaran makrifat dengan Allah Ta'ala. Maka yang pertama sekali apa? Kita kena semak, maknanya kesilapan kita tu. Kita basuh cepat. Itu maksud dia. Ya. Kegelapan zulma itu seperti asap. Barang siapa menyalakan api di dalam sebuah rumah selama 70 tahun kan. Dia pakai asap 70 tahun, asap tu duduk dekat apa? Dia punya atap akhirnya hitam legam jadi. Bukan kelabu, hitam legam. Ya. 70 tahun tidak akan kau lihat akhirnya rumah itu menjadi hitam. Ya. Kesan kalau kita salit dengan tangan, wah, hitam tebal dan ni. Begitulah hati. Hati kita yang sangat mulia dan sangat besar kenilai ni, kalbi atau dipanggil latifatur rabbaniyah, ruhaniyah, akan menjadi gelap dan hitam akibat dosa.
Dosa ibarat asap, dia tutup sikit akhir habis. Maka tidak akan zahir kejernihan hati melainkan dengan bertaubat. Penyental dia adalah taubat. Betul, kalau taubat tu betul sampai kita menangis betul, kita akan rasa perubahan. Ya, bardul qalb panggil. Kesejukan hati dengan Tuhan akan rasa lazat dia lain macam tu. Ya, lagi terang, lagi sedap. Ya, memandang. Mana lagi terang kalbi kita, lagi sedap kita syuhud akan Allah Taala. Manakala kehinaan, kegelapan dan hijab itu adalah satu perkara yang tidak terpisah daripada dosa. Sifat tu. Dosa tu sifat dia apa? Hijab. Dosa tu sifat dia apa? Gelap. Ya, atau maksiat, sebab dia kotor. Apabila engkau bertaubat kepada Ta'ala, hilanglah segala kesan dosa. Itu rahmat besar tuan. At-taib minaz-zam kama la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa tu Allah tak ada dosa, bersih. Kayama waladhu ummu. Macam dia beranak dari perut ibu. Itu kasih sayang Allah Ta'ala pada hamba insan tadi. Dia bertaubat, Tuhan hapus semua tuan. Walau sebanyak bumi ini penuh dosa dia, bila dia taubat sungguh, Tuhan hampuskan. Bagaimana kita maklumkan seorang cerita yang membunuh 99 orang, kan? Dia pergi jumpa seorang abid ahli ibadat tapi tak ada ilmu, tu bahaya. Ya, akhir dia tanya cerita dia, kau dah buat nak taubat berapa kau buat salah, bunuh berapa orang? 99 orang. 99 orang berat itu. Tuhan tak ampun tak boleh terik pedang cukup 100 habis. Ya, akhirnya dia pergi seorang jumpa alim ulama kata banyak mana dosa engkau pun Tuhan sedia ampun. Maka kau kena cari bi'ah, suasana yang membantu. Ya, atau kau pergi satu karya tu banyak orang sulaha, orang salih duduk sana. Baru nak pergi dia mati tengah jalan. Dah berebut malaikat rahmat, malaikat azab. Malaikat azab kata mana nak masuk syurga? Tak ada buat semayang, tak pernah lagi, baru taubat aja. Malaikat rahmat kata tidak, taubat habis dah dosa. Bila ukur je ke mana dekat, maka dekat ke arah kampung sulaha orang salih, maka dia masuk ke dalam syurga. Baru taubat kan, belum buat amal lagi tu. Amat ni kasih sayang Allah Ta'ala amat luas. Allah Ta'ala tawab, dia maha menerima taubat. Betul, taubat adalah sangat-sangat penting. Kalau Rasulullah SAW dalam hadis 3 hadis sahih, satu hari Rasulullah istighfar 70, satu riwayat lebih 70, satu riwayat 100. Sekali istighfar Tuhan 1000 kali istighfar kita pun tak sama. Dan bayangkan Rasul yang tidak berdosa tiba beristighfar. Apa makna? Makna pertama li ta'allum, untuk mempendidikan kepada kita. Yang kedua dia panggil apa? Ya, ditarakki. Maknanya mengangkat martabat. Orang takkan bertaubat, takkan istighfar kalau dia bangga, dia rasa dia tak berdosa. Aku ni ada dosa ke? Oh, berat gitu. Satu orang wali besar dan dia dalam munajat dia kata, ya Allah, dosa aku lebih banyak daripada pasir yang melata di pantai. Tu wali kan. Kalau kita tak tahulah kan tu. Yang satu hijab besar, balik besar, biasa orang tu tak perasan dia dosa. Macam ya aku ni ada dosa ke? Oh, bahaya tuan-tuan. Itu amat bahaya. Sebab kita sentiasa merasakan apa? Kita sentiasa ada kesilapan. Sedangkan Nabi Yusuf sendiri Nabi Rasul ulul azmi, Nabi Rasul tuan, wa maksum. Wa ma ubarri'un nafs innan nafsa la ammaratun bisu. Aku tidak percaya bagi nafsu kita. Semua nafsu sentiasa menyuruh ke arah kejahatan. Itu sifat dia mana. Kemudian kata wala yadkhulu alaikal al-ihmal. Sebab tu Syekh Daud At-Tai tentang dia kata dalam Minhajul Abidin, idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka hati'atu. Bila kamu nak bangun malam, nak bangun tahajud, rasa berat dan kita dah belajar macam-macam guru ustaz cerita kelebihan tahajud, dan di antara siapa kekal tahajud qiyam ni dia lepas azab kubur kan. Besar dia. Jadi kita nak bangun tu bersilat tuan-tuan. Tapi kalau kata rumah dia terbakar, bongkar dia bangun. Kita nak kena curi, melenting dia bangun tuan. Tengok tu, bantu unsur rohani dia terlampau rendah. Mungkin 10% dia. Tapi unsur jasadia dia naik tinggi. Sebab jadi macam tu. Tapi kalau unsur rohani dia tinggi 90%, unsur jasad dia ni 10-15% je, ada jadi pula macam disebut dalam kitab hikam, ya. Abi Madian At-Tilimsani, man ruzika halawatul munajah zala anhu naum. Siapa diberikan kelazatan dengan Tuhan, maka hilang mengantuk. Banyak wali-wali yang 40 tahun wudu isyak sampai subuh dia tak tidur. Sebab apa? Ini unsur sebenarnya. Unsur rohani dengan unsur mana lebih tinggi? Kalau unsur rohani persen dia tinggi, gaya dia lain. Tapi kalau unsur jasmani dia tinggi, gaya dia lain kan. Ya. Kalau unsur jasmani dia lebih menjaga sangkar yang akan dibuang dalam liang lahat. Ya, kadang-kadang pagi-pagi kita tengok, kadang-kadang pukul 5 dia bangun, pukul 4 kedebuk kita ingat kan
babi mana lalu tuan? Rupa dia exercise, jogging. Takut apa tuan? Takut mam. Ya, takut tak sihat. Tak sihat kan mati. Bila mati rupa nikmat dunia. Dia tak tahu rohani, kalau tak sihat rohani mati, rupa nikmat akhirat lagi besar ni. Ya, jadi makna di sini dia kata apa? Pantau supaya jangan kita terlalai dari mengerja. Sebab tu dia kena tuan, ya, wukuf zamani. Kalau Syekh Imam Bahauddin kata sirah Imam Tariqat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, dia ada wukuf dia panggil zamani. Paling kurang wukuf zamani dia kena berlaku kurang-kurang 1 jam. Dia kena kalbi tengok segala retaib dia bergerak tidak. Kalau tak bergerak dia cuci balik cepat, jangan di jam. Itu maksud sentiasa murakabah. Tu paling kurang pun dalam kitab ni akan disebut Syekh Makinuddin Al-Asmari, paling kurang sebelum tidur tu kita ambil lah 10-15 minit. Kita cek balik daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur balik. Kita cek sejam kita pantau tengok. Maka kita akan berjumpa 2 perkara, sama ada kita dalam taat ataupun sebaliknya. Kalau dalam taat maka syukur kepada Ta'ala. Jangan pandang hebat, kita syukur. Sebab kita syukur, Tuhan Jani dia akan tambah lagi. Dia cas nur tu. La in syakartum la azidannakum. Musyukur dengan nikmat ibadat, maka Tuhan akan tambah lagi kemanisan dan kelazatan dia. Dan kalau terjumpa maksiat, maka cepat kita kembali, bersihkan balik. Sebab tu kalau kita nak buat ibadat, bangun malam tadi payah, siang pula nak puasa, Senin Khamis tunggu minggu depan lalas sampai bulan Ramadan balik. Ya, maka sedar fa'lam annaka maqbul. Sebenarnya apa jadi begitu, kau sedang diikat. Yang mengikat kamu apa? Khati'ah, dosa di barat tali ikat. Bila dah kena ikat nak jalan-jalan kan, kita ikat kaki orang, ikat tangan semua, jalan dia kata. Kau ni gila, kau ikat kaki aku betul, kau suruh jalan. Mana boleh jalan? Dia mesti buka ikatan. Maka buka ikatan dosa tadi ialah bil taubah wal istighfar. Sebab tu confirm dia akan rasa perubahan. Kalau dia bertaubat sungguh-sungguh, istighfar sungguh-sungguh, dia akan rasa keringanan ibadat tu. Tuan-tuan nak bangun malam tak ajang loceng ni lah. Sebelum tidur tu istighfar, tawajuh betul dengan Tuhan. Minta bangun kau apa sekejap je bangun kan. Ya, adalah cara tuan gerak. Sebab apa? Dia bila bersih dia ingat. Tapi kalau dia kunci jam dalam berat dan kadang-kadang dia kunci balik, jam bunyi tutup. Esok dia pagi kata siapa tutup jam, rupa dia tutup. Dia bangun bukan dengan jasad, dia ruh. Semua ibadat dalam dengan kekuatan dalam. Innaha lakabiratun illa alal khashiin. Semuanya sembahyang tu berat kecuali orang yang khusyuk. Ini syarat ibadat, dia perlukan kekuatan ruh. Sebab menyuci ruh ni satu perkara yang besar disebut di sini. Habis. Kemudian kata wala yadkhulu alaika al-ihmal ila bi ihmalika mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana fa inna khairal anta alhamdulillah. Subhanakallahumma